Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu tahun 4. Jadi pada minggu ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam topik reka bentuk pembungkusan. Baiklah, dah sedia ke untuk belajar hari ini? Dah? Mari kita teruskan. Okey, ingat lagi tak proses kerja yang cikgu dah terang kepada kamu pada minggu lepas? Ingat? Okey, tak apa. Jadi, sebelum kita nak menghasilkan projek kita, kita kena tahu dahulu proses kerja yang perlu kita ikut. Okey, jadi yang pertama kita dah buat proses menjana idea. Kita fikirkan kita nak buat projek pembungkusan makanan kita tu macam mana. Bentuk bungkusan tersebut macam mana. Bahan apa yang kita perlukan. Lepas tu, bahan apa, warna apa dan sebagainya. Lepas kita dah jana idea, kita lakarkan reka bentuk bungkusan makanan kita. Kita lakarkan projek yang kita ingin hasilkan. Selepas kita dah lakarkan reka bentuk bungkusan makanan kita, kita nilai lakaran kita dan buat penambahbaikan. Seperti mana kita dah buat aktiviti ini pada minggu lepas, iaitu menilai lakaran dan membuat penambahbaikan lakaran. Okey, selepas kita dah nilai lakaran kita dan kita dah buat penambahbaikan dah pun, kita perlu buat apa selepas itu? Sebelum kita hasilkan produk reka bentuk produk pembungkusan makanan kita. Apa yang perlu kita buat sebelum kita hasilkan produk pembungkusan makanan kita? Kita buat apa? Kita buat pengiraan kos. Jadi, pada minggu ini, tajuk pembelajaran kita ialah pengiraan kos bahan. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah mengira kos bahan bagi reka bentuk pembungkusan produk yang akan dihasilkan. Jadi, sebelum kita nak hasilkan produk kita tu, sebelum kita nak hasilkan projek pembungkusan makanan kita, kita perlu kira dahulu kos bahan yang kita perlukan supaya dapat elakkan daripada pembaziran. Sebab apa? Membazir itu amalan syaitan. Bagus. Okey. Baiklah, ini merupakan contoh pengiraan kos bahan untuk bekas makanan. Okey, yang warna-warni ini merupakan jadual pengiraan kos bahan. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 60. Okey, sebelum kita nak buat jadual pengiraan kos bahan, kita perlu lihat semula. Lihat kembali lakaran penambahbaikan bungkusan makanan yang telah kita hasilkan pada minggu lepas. Kita lihat kembali bahan apa yang kita perlukan, bahan apa yang kita nak guna untuk menghasilkan projek kita tu. Kamu nyatakan bahan apa yang kamu perlukan. Okey, bila kamu dah tahu bahan apa yang kamu perlukan, jadi senanglah untuk kamu buat jadual pengiraan kos bahan. Okey, untuk menghasilkan jadual pengiraan kos bahan ni, ada 5 elemen yang perlu kita tulis pada bahagian atas jadual tersebut, iaitu bilangan, bahan, kuantiti, harga seunit dan jumlah. Okey, untuk bilangan ini, untuk kita tahu berapa banyak bahan yang kita perlukan. Okey, lepas kita dah tulis bilangan, kita tulis pula bahan. Kita nyatakan bahan apa yang kita perlukan berdasarkan lakaran penambahbaikan bungkusan makanan kita pada minggu lepas. Okey, setelah kita nyatakan bahan yang kita perlukan, kita nyatakan pula kuantiti yang kita perlukan untuk bahan tersebut. Kalau 1, tulis 1. Kalau 3, tulis 3. Kamu nyatakan berapa banyak yang kamu perlukan untuk bahan tersebut. Okey, selepas kita dah nyatakan kuantiti bagi bahan yang kita perlukan, kita tulis pula harga seunit bagi bahan tersebut. Kamu anggarkan harga seunit, harga satu barang tu berapa. Macam bot lekap ni, harga satu bot lekap ialah 40 sen. Okey, kamu nyatakan bahan apa yang kamu gunakan tu, berapa unit, kemudian tulis harga seunit dia berapa. Okey, selepas kita dah tulis harga seunit, kamu tuliskan jumlah
Okey, jumlah ini ialah hasil daripada harga seunit kita darabkan dengan kuantiti dia. Okay. 40% darab 3 dapat RM1.20. Jadi kamu jumlahkan bot lekap tu untuk 3 keping berapa. Okey, samalah dengan bahan-bahan yang lain. Kemudian kita perlu letakkan kos keseluruhan untuk kita tahu berapa kos yang kita perlukan untuk projek pembungkusan makanan kita. Jadi maka terhasillah jadual pengiraan kos bahan untuk pembungkusan makanan kita. Jadi, ini pula merupakan contoh jadual pengiraan kos bekas biskut saya. Ini merupakan contoh lakaran penambahbaikan bekas biskut cikgu. Jadi, kita perlu lihat dahulu lakaran penambahbaikan yang telah kita hasilkan pada minggu lepas. Kemudian, kita nyatakan bahan-bahan apa yang kita perlukan. Jadi, berapa kuantiti dia, harga seunit dia berapa. Kemudian, kita jumlahkan. Kemudian, kita letakkan kos keseluruhan bagi bahan-bahan tersebut. Jadi, kita dapat tahulah berapa kos yang kita perlukan untuk menghasilkan projek pembungkusan kita. Jadi, tugas kamu perlu rujuk buku modul aktiviti muka surat 45. Kamu perlu hasilkan, kamu perlu buat jadual pengiraan kos tersebut berdasarkan lakaran penambahbaikan bungkusan makanan yang telah kamu hasilkan pada minggu lepas. Okey? Jadi, tugasan hari ini, lihat kembali lakaran reka bentuk pembungkusan makanan yang telah kamu tambah baik pada minggu lepas. Kemudian, kamu kena lepasti dahulu bahan apa yang kamu gunakan bagi membina bungkusan makanan kamu. Lepas kamu dah kenal pasti bahan yang kamu gunakan, jadi kamu dah boleh buat jadual pengiraan kos di buku modul aktiviti muka surat 45 pada bahagian kos bahan saja, iaitu pada bahagian atas sahaja. Kos alatan kamu tak perlu lakukan. Okey, lepas kamu dah siap jadual pengiraan kos tersebut, kamu dah boleh hantar kepada cikgu di Telegram tugasan RBT 4 UTM untuk semakan. Jadi, apakah yang kamu telah pelajari pada hari ini? Kita belajar untuk mengira kos bahan sebelum kita nak hasilkan kita punya projek bungkusan makanan kita. Okey? Jadi, setakat ini sahaja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan dan jangan lupa siapkan tugasan kamu pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.